Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, tersesat kebatilan gerakan New Age. Karangan Ustaz Muhammad Akram Ahmad Ikram Muhammad Nur lah. Jadi kita nak bincang kepercayaan dan amalan New Age lah. Kita bincang dia ni agama Hindu yang terpengaruh dengan kepercayaan New Age dan amalan New Age. Kita bincang tu baru dah. Lepas tu kita nak bincang hermetisisme juga terpengaruh dengan New Age dan amalan New Age. Lepas tu kita nak bincang pluralisme agama dah. Pluralisme agama ni campur agama tak apa molek belaka tu juga terpengaruh dengan New Age ni. Okay, pluralisme agama menurut ahli falsafah ada perbandingan agama dari Jerman iaitu Ludwig Feuerbach dan Ernst Trost membuat kesimpulan bahawa agama tradisi Asia khususnya agama Hindu dan Buddha merupakan akar terawal kepada fahaman pluralisme agama yang mana dalam agama tersebut boleh meraihkan kepelbagaian dan mengakui perbezaan jalan agama itu tetap boleh mencapai keselamatan. Lihat Church Master 2010, The Oxford Handbook of Religious Diversity, Oxford University Press, halaman 62 hingga 72 dah. Jadi berbagai agama tak apa, cumanya sebenarnya boleh campur-campur agama dah dari Hindu dah. Sebenarnya sehingga jadi tu hebatnya dah. Atau lebih tepat lagi apa-apa fahaman yang berteraskan monisme, pentisme dah. So asal daripada Tuhan tu, so jadi Allah dah. Jadi Allah itu Tuhan jugalah. Macam wahdatul wujud lah, tidak kira dari mana datangnya, ia akan menjadi akidah pluralisme agama. Malah gerakan kebatinan moden turut menjadikan agenda pluralisme agama sebagai misi utama mereka kerana musuh kepada fahaman ini adalah agama tauhid saja. Sebenarnya tidak musuh dengan agama syirik. Yang hanya bermusuh dengan agama tauhid. Mereka terdiri dari Hindu, Buddha, Freemason, gerakan teosofi, gerakan New Thought, gerakan spiritualisme, gerakan New Age, gerakan Ma'alaf baru yang menggunakan terma Sufisme, gerakan liberalisme, gerakan kultus yang memiliki fahaman kebatinan. Sufi pun ada. Kena ingat Sufisme apa ada. Gerakan pluralisme ni. Kesemua gerakan ini memberi sumbangan yang besar kepada berkembangnya fahaman pluralisme agama ni. Sebagai contoh dalam Hinduisme berdasarkan teks Upanishad, mereka percaya bahawa Tuhan ada di mana-mana, omnipresent atau pentisme. Oleh itu perlulah menyayangi dan mencintai kepada semua tanpa batasan. Hal ini diulas oleh seorang misionari Hindu yang terkenal iaitu Swami Vivekananda dalam bukunya Bhakti Yoga, The Yoga of Love and Devotion. Dia kata apa? Hati kita dengan demikian akan menjadi air pancuk cinta abadi. Dan ketika kita mencapai keadaan cinta yang lebih tinggi ini, semua perbezaan kecil antara hal-hal dunia sepenuhnya hilang. Manusia dipandang tidak lagi sebagai manusia tapi hanya sebagai Tuhan. Haiwan tidak lagi terlihat sebagai binatang tetapi sebagai Tuhan. Bahkan harimau tidak lagi harimau tapi ada Tuhan. Cinta tingginya. Dunia hilang jadi Tuhan belaka. Bahkan harimau tidak lagi harimau tetapi adalah Tuhan. Jadi dalam keadaan bakti yang bersungguh-sungguh ini, pemujaan diberikan untuk setiap orang, setiap kehidupan dan setiap makhluk. Ni habis pun Tuhan lah. Juta-juta Tuhan kini lah dah. Mengetahui bahawa hari Tuhan dalam setiap makhluk, orang bijak telah mewujudkan cinta yang teguh terhadap semua makhluk. Sebagai hasil dari cinta mendalam dan bersungguh-sungguh cinta yang menyerap semua semacam ini, datang perasaan penyerahan diri secara sempurna. Keyakinan bahawa tidak ada apa pun yang terjadi yang melawan kita. Apa itu clear. Tidak apa-apa yang terjadi yang melawan kita. Kemudian jiwa yang penuh kasih dapat mengatakan jika rasa sakit datang, selamat datang sakit. Jika kesengsaraan datang, ia akan berkata selamat datang penderitaan. Kamu juga dari sang kekasih juga. Semua itu kasih belaka. Tuhan belaka. Lihat Swami Vivekananda, Bhakti Yoga, Yoga Cinta dan Devosi, Media Hindu Jakarta, halaman 112. Cinta tidak terbatas ini adalah asas dalam fahaman Hindu, terutama bagi memegang aliran Advaita Vedanta. Fahaman ini juga sering diterjemahkan sebagai agama cinta. Ini kerana mereka percaya bahawa manusia memiliki hubungan spiritual roh yang sama di antara satu sama lain yang berasal dari sebahagian Tuhan, Brahman. Yang sama dan tidak ada alasan untuk membenci kepada Tuhan. Jadi
semua roh tu have berlaku, dia kata dia. Menurut falsafah Advaita Vedanta dan aliran kebatinan Hindu yang lain, mereka tidak melarang jika pengikutnya memiliki aspek kepercayaan Tuhan yang berbeza-beza. Kerana bagi mereka agama itu adalah seperti pelbagai pancaran sinar cahaya yang berasal dari sumber cahaya yang sama. Ini kerana kewujudan agama, Tuhan-Tuhan yang pelbagai juga merupakan ilusi dan maya di dunia ini. Apa yang penting di sisi fahaman ini adalah dari sudut batini dan spiritual manusia adalah sama saja, walaupun pada zahirnya mereka berbeza-beza dalam pada agama dan rumah ibadat. Malah terbentuknya agama-agama dunia ini tidak membezakan nilai batini bagi setiap manusia untuk mereka mencapai penggabungan pada Tuhan Brahman yang sama. Nak gabung Tuhan berlaku ni kerja apa ni. Jadi sama agama pun tak kisah. Yang pentingnya boleh bersatu dengan Tuhan. Sebab asalnya kita roh dia Tuhan berlaku mengikut mereka. Selain itu mereka kerap kali memperkenalkan analogi umpama. Pertama, agama-agama adalah seperti alur-alur sungai yang berbeza-beza yang akan mengalir ke penghujung yang sama, iaitu laut yang dikenali sebagai Tuhan. Dia sama saja dia. Agama ni alur sungai yang akan pergi ke laut berlaku. Yang kedua, agama-agama ibarat pendaki gunung yang melalui laluan yang berbeza-beza tapi mencapai puncak yang sama. Yang ketiga, Tuhan ibarat bulan. Semua jari yang menunjuknya dari tempat berbeza-beza tapi menghala tempat yang sama, dan banyak lagi lah cara falsafah dia. Dan dalam kitab Bhagavad Gita juga ada menyebut, as people approach me, so I receive them. All paths lead to me. Bhagavad Gita jilid 4 muka surat sebelahnya. Malah dalam ucapan Swami Vivekananda di Parlimen Agama di Chicago pada 11 September 1893, ada mengatakan, seperti banyak sungai yang bersumber dari banyak hulu, semuanya menyatukan airnya di laut. Sumber dari pelbagai kecenderungan walau nampak berbeza, lurus atau bengkok akan menuju kepadamu, kepada Tuhan. Lihat Swami Vivekananda 2012, Hindu Agama Universal, Media Hindu Jakarta, halaman 34. Di Jakarta ni, di Indonesia ada persatuan dia, Media Hindu dia. Ada organisasi dia lah. Oleh itu jelaslah akar akidah kebatinan inilah akar kepada akidah pluralisme agama lah. Adalah tidak tepat jika dikatakan akar pluralisme agama adalah dari liberalisme. Kerana falsafah liberalisme hanya membuka platform kepada fahaman kebatinan ini berkembang saja. Inilah apa yang dibawa oleh gerakan New Age ni. Jadi liberalisme ni sebenarnya bukan puncanya. Yang puncanya ialah tak ada lah akidah New Age dia Tuhan daripada pantheisme ni ke apa ni. Panentisme ni. Okey, roh dan tenaga. Perbincangan roh dan tenaga pula. Gerakan New Age juga percaya bahawa setiap hidupan dan alam ini memiliki bahagian dari limpahan Tuhan. Limpahan atau serpihan Tuhan. Titisan Tuhan ni kalau kita kat Nur Muhammad ni. Dikenali dengan pelbagai nama seperti Atman, Force, Energy dan Roh yang menghidupkan sesuatu. Dari roh ini maka ia berfungsi menghidupkan hidupan dunia. Dan roh itu dapat berpindah apabila hidupan itu telah mati. Itu dalam kepercayaan kebatinan New Age ini memiliki dakwaan bahawa roh itu berfungsi dalam diri manusia dengan memiliki enjin semua jadi yang menghasilkan gelombang dan kekuatan untuk menggerakkan hidupan yang dikenali sebagai tenaga, aura, cakra, ki, prana dan force. Nama-nama ini berbeza-beza kerana ia datang dari latar ajaran dan falsafah berbeza-beza. Sebagai contohnya, cakra. Perbincangan roh tenaga dia, pertama cakra. Kita tengok cerita-cerita kartun ke apa dia. Cakra lah, aura lah, macam-macam lah. Dalam agama Hindu, ia disebut sebagai cakra. Manakala dalam agama Buddha pula disebut sebagai cakra. Secara bahasanya bermaksud roda. Konsep cakra adalah titik fokus yang digunakan dalam amalan meditasi dia. Menurut agama Hindu, cakra terbentuk dari Atman yang masuk ke dalam badan fizikal, jiwa dah. Jiwa tu jiwa dah. Masuk ke dalam jiwa. Jadi Atman tu serpihan Tuhan lah, titisan Tuhan. Masuk dalam fizikal jiwa manusia. Dan ketika Atman berada dalam diri fizikal manusia yang menghidupkan seseorang dengan bentuk tenaga dikenali sebagai cetana. Cetana terbahagi pada dua. Pertama, cetana aktif dikenali sebagai prana, iaitu tenaga hayat asas. Tenaga hayat atau prana mengekalkan dan memberi tenaga kepada tubuh fizikal, fikiran, akal dan ego. Ia bergerak melalui saluran yang dikenali sebagai nadi.
Jadi ini berlaku dalam seluruh badan dan berbekalkan tenaga pada sel, saraf, arteri dan lain-lain. Nafas adalah manifestasi fizikal bagi prana. Kedua adalah cetana yang tidak aktif. Cetana tidak aktif inilah yang dikenali sebagai kundalini atau pusat cakra yang berada di sepanjang tulang belakang seseorang. Ia merupakan tenaga kerohanian batin. Terdapat 7 cakra dalam tubuh badan manusia, iaitu pertama root cakra, muladhara. Yang kedua sacral cakra, svadhisthana. Yang ketiga solar plexus cakra, manipura. Yang keempat heart cakra, anahata. Yang kelima throat cakra, vishuddha. Yang keenam third eye cakra, ajna. Yang ketujuh crown cakra, sahasrana. Ya ada gambar aja ni nak. So 2, 3, 4, 5, 6, 7 dah. Ada tempat-tempat ni. Gambar 7 cakra yang mengalir di sepanjang tulang belakang sehingga ke ubun kepala dah. Ketujuh cakra ini mewakili warna tertentu tersusun sepanjang tulang belakang bermula dari bawah tulang belakang, kawasan pusat, hati, kerongkong, kawasan antara atas kening dan bahagian ubun-ubun. Setiap cakra ini akan perlu dibuka dengan melakukan latihan tertentu yang ketat, terutama melalui yoga dan meditasi. Tak apa. Jika cakra terakhir iaitu cakron cakra sahasrara yang berada di ubun berjaya dibuka, ia telah mencapai tahap pencerahan, enlightenment dan samadhi yang menjadi ruh akan bergabung dengan Brahman setelah roh itu keluar dari badan jiwa. Samadhi ni ada istilah samadhi dalam lagu M. Nasir. Hanya ada usul ni juga lah. Batiniah lah tak? Unsur Hindu batiniah ke apa? Kundalini dan prana saling berperanan antara satu sama lain. Ni pun ada dalam lagu M. Nasir. Kundalini dan prana saling berperanan antara satu sama lain. Mereka percaya bahawa hidupan di dalam ini memiliki cakra dan masing-masing menghasilkan getaran dan gelombang. Dengan gelombang ini, ia memiliki hubungan dengan gelombang-gelombang hidupan di sekeliling kerana hakikat semua hidupan inilah berada dalam kesatuan. Berlaku wahdatul wujud lah. Jika gelombang itu dikeluarkan positif, maka ia mendakwa dapat menarik perkara-perkara positif. Jika tidak, akan berlaku sebaliknya. Ini dah aura positif, gelombang positif ni. Ni kita dengar. Motivator sebelum kita ni ada sebut dah. Aura positif, gelombang positif. Unsur ni lah. Antara latihan untuk mencapai tahap tertinggi dalam kerohanian adalah perlu positif secara ekstrim ni. Dari sudut perubahan alternatif pula, latihan yang membuka cakra ini juga seringkali dikaitkan secara langsung dengan kesihatan fizikal, mental dan emosi seseorang. Dari itu mereka mendakwa setiap satunya perlu dibuka bagi memastikan kesihatan dengan melakukan yoga dan meditasi. Untuk sihat lah. Mereka ni. Orang putih pun sama je. Yoga tu, meditasi tu untuk sihat. Okey, mula dikenali auranya. Lepas tu, cakra memula dah. Istilah cakra tukar roh dan tenaga tu mula istilah cakra. Lepas tukar pada istilah pada aura pula. Seorang ahli Theosophical Society dan juga ahli Freemason bernama Charles Webster Leadbeater 1804 hingga 1934 telah mendalami kebatinan di India dan mempelajari konsep cakra. Putih belajar konsep cakranya. Beliau adalah individu yang popularkan istilah cakra itu dengan perkataan aura. Perkataan aura diambil dari istilah Latin dan Greek kuno yang bermaksud nafas. Asalnya maksud nafas je ni. Ini ada gambar Charles Webster Leadbeater. Dalam bukunya Man Visible and Invisible. Nampak ni tak nampak ni. Yang terbitkan pada tahun 1903. Leadbeater menggambarkan aura manusia pada berbagai tahap evolusi moralnya. Dari seorang yang tahapnya sangat biadab hingga ke tahap wali. Tok wali juga dah. Ada cerita Tok wali ni. Pada tahun 1910, Leadbeater memperkenalkan konsep aura moden dengan memasukkan pengertian tatra cakra yang dalam bukunya The Inner Life. Kehidupan dalam ni dah. Leadbeater melakukan sedikit inovasi terhadap gambaran aura agar ia dapat dilihat relevan. Berapa inovasi Leadbeater menggambarkan cakra atau aura berwarna-warni dan berbentuk pusaran tenaga dan mengaitkan dengan kelenjar, organ dan bahagian badan yang lainnya. Setiap warna itu melambangkan sifat tenaga positif atau negatif seseorang. Jika salah satunya bocor, dikatakan warna aura manusia akan rosak. Warna cerah seperti warna krim, ungu, putih dan merah jambu sering dikaitkan dengan tenaga dan aura positif.
seperti cinta, kebenaran, kesucian dan keamanan. Manakala warna aura yang gelap seperti merah, hijau gelap, kelabu gelap dan hitam melambangkan sikap dan tenaga yang negatif. Ada gambarnya, image gambar aura yang di sekeliling pada manusia. Setelah itu, idea lead beta mengenai aura dan cakra diadaptasi dan ditafsirkan semula oleh ahli Theosophical Society yang lain seperti Rudolf Steiner dan Edgar Cayce. Sehinggalah sekitar 90%-an ia popular digunakan oleh gerakan New Age dengan image aura dalam fotografi. Kononnya terdapat cara menangkap gambar atau memiliki alat untuk melihat gelombang aura yang dikeluarkan oleh seseorang di sekeliling badannya. Antara amalan tradisi bangsa Melayu terkesan dengan konsep tenaga melalui 7 warna aura ini adalah apabila seseorang terkena beguk. Sakit tekuk, besar tekuk dan beguk. Akan disapukan dengan nila di kawasan pipi dan leher yang bengkak tersebut. Kerana seperti yang didakwa oleh pengamal hipnoterapi ni, kawasan leher mempunyai aura berwarna biru, maka apa sahaja berwarna biru dapat menyembuhkan penyakit beguk tersebut. Sedangkan tidak ada pembuktian saintifik terhadap penyembuhan beguk disebabkan nila. Walaupun begitu, ramai pakar psikologi dan saintis membuat kesimpulan bahawa tidak ada bukti untuk menyokong anggapan bahawa wujudnya aura tambahan. Aura tambahan pula jika ia boleh dirakam melalui kamera atau apa-apa mesin. Kebanyakan penerangan tentang aura dan cakra yang dikaitkan dengan sains dan perubatan itu hanyalah pseudosains. Bukan sains betul dia. Pseudosains. Orang guna peropak dan sains yang berkaitan. Sebab artikel yang terbitkan oleh Cambridge University Press mendedahkan hubung kait yang jelas antara aura dan fahaman gerakan New Age. Menerusi artikelnya bertajuk The Aura of Wellness, The Subtle Energy Healing and New Age Movement Religion, rawatan menggunakan aura ini meskipun pada mulanya dianggap sebagai tidak saintifik, namun setelah ia dipopularkan oleh golongan cendekiawan menerusi buku mereka seperti Infinite Mind, Science of the Human Vibrations, Consciousness, menjadikan masyarakat semakin percaya dan menerima konsep ini. Lihat Catherine L. Albanese 2000, The Aura of Wellness, The Subtle Energy Healing and the New Age Movement Religion, University of California Press, California, halaman 30 hingga 35. Seperti ucapan propaganda Nazi, Joseph Goebbels pernah berkata, repeat a lie often enough and it becomes the truth. Penipuan yang diulang-ulang akhirnya akan ada yang percayainya. Tipu setang mana pun tak. Tak boleh tu. Cerita setang mana pun. Dia banyak cerita. Acah je dah. Qi dan Qigong pula dah. Qigong. Ya. Qi dan Qigong. Di China juga memiliki falsafah dan penerangan soal tenaga batin. Kerohanian yang sering dipanggil sebagai Qi atau Qi. Secara literalnya Qi bermaksud nafas atau udara. Manakala dari sudut pemaknaan, pula Qi merujuk sebagai tenaga hayat yang mengalir dalam badan manusia dan ia adalah tenaga yang wujud dalam semua hidupan di alam ini. Qi mengalir dalam hidupan ini melalui saluran-saluran tertentu. Jika perubatan tradisional Cina, mereka percaya jika mana-mana saluran Qi itu tersumbat atau tidak lancar, maka ia boleh menjejaskan kesihatan manusia. Sebab itu salah satu rawatan alternatif Cina adalah akupuntur, dengan mencucuk jarum halus di titik-titik saluran Qi supaya saluran itu berjalan dengan lancar. Selain itu, terdapat amalan meditasi khusus melibatkan Qi, iaitu amalan Qigong, yang mana ia melibatkan pernafasan. Pergerakan yang mereka percaya secara tradisional ia dilihat sebagai amalan untuk menyeimbangkan Qi dalam badan. Seperti yoga juga dan meditasi yang lain. Amalan Qigong juga dipromosikan ke seluruh dunia sebagai latihan penyembuhan, meditasi dan latihan untuk seni mempertahankan dirinya. Tai Chi ke apa nak. Okay, gambar aliran Qi dalam badan ada di radio. Lepas tu gambar rajah kitaran di dalam alam semesta. Gambar rajah kitaran Qi dalam alam semesta pun ada nak. Okay. Gambar gerakan dalam latihan meditasi Qigong ni. Ada cara dia macam dia berlatih Tai Chi ke apa, gerak. Exercise dia ni. Selain itu, falsafah Qi ini juga melahirkan konsep hubungan kesatuan alam yang saling mempengaruhi antara satu sama lain. Ini kerana alam ini dipenuhi oleh Qi. Di sana ada Qi positif dan ada Qi negatif. Sehubungan itu, setiap diri seseorang akan dipengaruhi dan dengan sekeliling
Apabila ki negatif menguasainya, maka ia akan mengundang malang dan nasib buruk, dan begitulah sebaliknya. Di situ lahirnya seni geomancy tradisional yang dikenali sebagai Feng Shui. Timbullah Feng Shui pula tak merama ke apa ni. Yang ia didasarkan pada pengiraan keseimbangan ki. Interaksi antara 5 elemen, yin dan yang ni. Serta beberapa faktor lain. Pengekalan atau penghapusan ki dipercayai mempengaruhi kesihatan, kekayaan, tahap tenaga, keberuntungan dan banyak aspek lain dari penghuni. Hakikatnya Feng Shui ini adalah ramalan yang dibina di atas konsep ki. Yang mana secara saintifiknya itu tidak terbukti kewujudannya pun. Saintifik tak ada pun. Itu dipanggil Feng Shui, itu ada pengaruh daripada ki dia. Aura lah. Aura cakra juga. Tenaga dalaman untuk penyembuhan. Konsep tenaga dalam ini juga sering dijadikan subjek untuk mengulas penyembuhan penyakit melalui amalan khas dari seseorang kepada seseorang. Seseorang pengamal konsep tenaga dalaman ini akan mendakwa dirinya menyerap tenaga atau cahaya Tuhan alam, lalu akan memancarkan pada individu yang sakit melalui jurus tangan tertentu. Cerita Naruto ada unsur ni. Keadaan rawatan melalui tenaga ini sememangnya berlaku dalam amalan Qigong dan cakra aura. Akan tetapi yang mulai dikembangkan disistematikkan oleh kebanyakan tokoh kebatinan dari Jepun. Seperti konsep Reiki, Johre dan Mahikari. Tu disistematikkan lah. Ilmu ni dia mesti disistematikkan lah. Sunnah sifat 20 ke apa, sistematikkan cara dah. Ada yang teori dia berlampau, ada tapi yang dia jadi sistematik lah. Dengan sebab dia buat sistem ni macam kita belajar sifat apa rukun semaya 13 kau dan 17 kau dah dari kitab-kitab tu. Sebenarnya dari zaman Nabi, zaman sahabat tak cerita 13 rukun semaya ke apa, tapi ulama istimewa lepas tu dia meringkaskan cara dah. Janganlah rigid dah. Cara tu untuk memudahkan pembelajaran, tapi tidak bermakna muktamad lah. Jadi orang lain sesat belaka dia dari Imam Ghazali 17, jadi kitab lain 13, jadi macam-macam lah pendapat ulama. Reiki. Reiki berasal daripada bahasa Jepun dari kata rei bermaksud alam semesta ni. Dan ki bermaksud tenaga. Tenaga alam semesta maksudnya Reiki ni. Oleh itu Reiki bermaksud tenaga daripada alam semesta. Ia adalah satu kaedah penyembuhan tradisional dengan menggunakan telapak tangan ke atas bahagian anggota yang sakit, sama ada dengan menyentuhnya ataupun tidak menyentuhnya. Teknik ini didakwa menggunakan tenaga yang diserap daripada alam semesta lalu disalurkan pada bahagian tubuh pesakit bagi meningkatkan kemampuan semula jadi badan untuk menyembuhkan diri sendiri dengan menyeimbangkan kembali tenaga pesakit tersebut. Sudah tenaga dalam. Reiki diperkenalkan pada awal abad ke-20 ni, 20 Masihi di Jepun oleh Sami Buddha bernama Mikao Usui. Dia juga dikenali sebagai Usui Sensei atau Usui San. Teknik Reiki Usui asalnya telah ditemukan oleh Mikao Usui dari Jepun. Ia didakwa telah melakukan perjalanan spiritual dengan bermeditasi di Gunung Kurama selama 21 hari. Tapa 21 hari di atas gunung. Pada hari terakhir beliau bermeditasi, beliau dianugerahi satori, pencerahan spiritual, enlightenment, dan kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri dan orang lain. Ini ada gambar dia Mikao Usui. Setelah itu amalan Reiki ini telah berkembang di dalam rawatan alternatif dan turut dimasukkan ke dalam program motivasi Muslim yang dibalut dengan beberapa dalil dari hadis yang hakikatnya ia tidak ada kaitan dengan amalan Reiki tersebut pun. Dia kata dia masuk TV ke apa dia, program motivasi amalan Reiki ni. Tunggu dia. Setelah amalan Reiki ini telah berkembang Setelah itu amalan Reiki ini telah berkembang dalam rawatan alternatif dan turut dimasukkan ke dalam program motivasi Muslim. Motivasi Muslim ada dah Reiki ni. Ia dibalut dengan berapa dalil? Ada dalil dah. Dari hadis yang hakikatnya itu tidak ada kaitan pun dengan amalan Reiki tersebut. Tapi dia tak kait motivasi ke. Ni kait. So kait sedap dengar tu dia berkait dengan dalil Al-Quran ni. Yang kedua ni Johre ni, Johre.
Johri seperti Reiki juga, konsep Johri adalah penyaluran cahaya Tuhan alam ke dalam tubuh orang lain untuk tujuan penyembuhan. Cahaya itu diserap melalui pengamal Johri dan disalurkan pada individu yang sakit melalui tapak tangannya. Konsep ini dikembangkan oleh Mokichi Okada. Mokichi Okada mengasaskan gerakan agama baru di Jepun bernama Sekai Kyuseikyo atau The Church of World Messianity, didirikan pada tahun 1935. Pada tahun 1926, Okada mengaku telah menerima wahyu ilahi yang membolehkan dia untuk menjadi saluran cahaya penyembuhan Tuhan, Johri ini, untuk memurnikan alam spiritual, untuk menghilangkan penyebab penyakit spiritual, kemiskinan dan segala perselisihan di dunia, serta merasmikan zaman mesianik baru. Gambar Mokichi Okada sedang melakukan Johri kepada pesakitnya. Ada gambar ni. Dan bila gambar ni? Ya. Seterusnya melibatkan aura ni tak. Cakaran juga ada lagi istilah dipanggil mahikari. Seperti amalan Reiki dan Johri, mahikari juga memiliki konsep yang hampir sama. Mahikari bermaksud cahaya sejati. Mereka mendakwa dapat memancarkan cahaya sejati tersebut melalui dari telapak tangan dan dengannya dapat membersihkan jiwa, fikiran dan tubuh. Transmisi cahaya disebut sebagai seni cahaya sejati. Melalui telapak tangan, seseorang pemberi memancarkan cahaya kepada orang lain penerima. Amalan ini diasaskan oleh Kotama Okada dan beliau mengasaskan agama baru di Jepun bernama Sukyo Mahikari pada tahun 1959. Ada agama baru dah. Yang ada divine light, cahaya tangan, maksudnya di otak mensul . Itulah. Dia terima cahaya daripada Tuhan dah. Sini cahaya sejati mahikari dah. Selain itu masih banyak lagi keadaan penyaluran tenaga positif dilakukan oleh kumpulan kebatinan, seperti mempercayai bahawa batu aragonite, iaitu gabungan pelbagai jenis batu permata dan kristal, itu juga dikatakan dapat menarik tenaga positif. Ia amat popular di kalangan masyarakat barat dan sering digunakan pakai sebagai azimat untuk tujuan kesihatan, kebahagiaan maupun kerjaya. Azimat juga digunakan. Kesatuan alam, wahdatul wujud dan hukum tarikat. New Age juga mempercayai bahawa dalam kehidupan ini saling mempengaruhi di antara satu sama lain, kerana kita hidup di dalam kesatuan wahdatul wujud. Setiap kehidupan di alam ini menghasilkan gelombang atau memiliki tenaga tersendiri, sama ada itu tenaga positif atau tenaga negatif. Akidah kesatuan alam ini melahirkan satu konsep kepercayaan bahawa setiap dari kehidupan ini saling berhubung secara sedar atau tidak sedar. Ini kerana setiap kehidupan yang hidup memiliki roh akan menghasilkan gelombang yang dihasilkan oleh minda atau seseorang yang akan mempengaruhi roh alam semesta, sama ada dipanggil sebagai Tuhan, universe atau Brahman. Universe tu Tuhan bagi ni lah putih ke apa ni lah. Yang ikut akidah ni lah New Age ni. Atau Brahman. Jadi alam ni percaya Tuhan lah. Dalam Tuhan, dalam tubuh Tuhan lah. Kalau dia tidak di mana-mana dah. Tidak bertempat di mana-mana. Sebagai contoh dalam kepercayaan Feng Shui yang dipercayai oleh masyarakat Cina kuno, jauh sebelum lahirnya agama-agama baru di dunia ini, Feng Shui. Feng Shui telah mengajarkan bahawa semua yang ada dalam semesta ini terdiri dari tenaga pada tahap subatomik dan menghubungkan tenaga. Oleh itu, tenaga peribadi seorang itu dihubungkan dan dipengaruhi oleh tenaga sesuatu kawasan. Sebagai contoh, mereka mengatakan tenaga ki di rumah kita akan mempengaruhi diri kita, baik secara positif maupun secara negatif. Mereka mendakwa perkara ini dapat dinilai dengan perasaan ketika kita masuk ke dalam bilik dan anda merasakan getaran buruk atau merasakan suatu suasana. Mereka mendakwa kita dipengaruhi oleh persekitaran kita dan kita punya pemahaman bawah sedar bahawa persekitaran kita mempengaruhi kita. Ini panggilnya orang motivasi selalu guna. Pemikiran bawah sedar, pemahaman bawah sedar. Banyak kita ni pengaruhi oleh itulah. Ada sebahagian pengamal Feng Shui dah. Ada sebahagian pengamal Feng Shui mengamaknakan ki positif dengan istilah Ong dan atau tuah. Dia guna Ong deh. Orang Cina ke apa nombor 4 itu asal dah. Tak ada Ong lah situ dah. Ong ni nombor berapa? 8 ke apa tengok lah. Ada Ong lah. Jadi ada nombor-nombor tertentu, ada Ong atau tuah. Jadi nombor hak tertentu nombor 4 ni mati masuk Shi ni.
apa kata sial lah. Nombor sial bagi dia. Jadi dengan formula Feng Shui, mereka berusaha untuk menarik sebanyak mungkin Ong atau tenaga positif untuk mempengaruhi dirinya menjadi lebih positif. Pada masa yang ia melahirkan kepercayaan tradisi masyarakat Cina bahawa bunyi perkataan tertentu boleh mempengaruhi nasib seseorang ni. Apa ni? Kerana alam semesta dipercayai bertindak balas dengan gelombang dari ucapan seseorang. Jika seseorang itu mengucapkan baik, maka dia akan mendapat baik, dan begitulah sebaliknya. Sebab itu perkataan tua, kaya, gembira itu merupakan tema ucapan utama bagi kepercayaan masyarakat Cina ni. Dia guna istilah yang ni lah. Tua, berjaya, gapo lah dah. Dia berbuah kaya dah. Sehingga wujud kepercayaan nombor 8 dianggap tua kerana sebutannya ba. Hampir sama dengan sebutan fa, ia bermaksud kemewahan. Lapan tu tua. Ini suku nombor 8 lah. Cina. Begitu juga dengan bunyi konotasi nombor 4 yang disebut sebagai shi. Shi. Hampir sama dengan sebutan shi, iaitu mati, maka ia dianggap boleh mengundang sial. Si lah. Jepun shi ni. Nombor 4 ni Jepun shi ni. Nombor Cina si ni. Maka yang dianggap boleh mendatangkan sial. Ini kerana mereka percaya bahawa alam semesta ini tidak dapat menganalisis gelombang perkataan itu. Tak ia boleh mengundang alam akan membalas gelombang mati. Mantakala ketika mereka menyebut nombor 4 ni. Gelombang mati ni. Cina pun, Jepun pun sama. Shi ni. Nombor 4 tu pun dianggap sial. Shi pun dalam bahasa Jepun juga maksudnya mati ni. Shinuk ni. Shi. Ini salah satu bentuk fahaman yang lahir dari akidah monisme pentisme lah. Yang percayai bahawa alam ini berasal dari titik sumber yang sama, saling berkait antara satu sama lain. Mana-mana akidah monisme pentisme akan memiliki sedikit sebanyak persamaan dengan konsep hubungan minda atau diri seseorang dengan gelombang sekeliling. Antara akidah dan falsafah kebatinan klasik seperti hermetisme, stoikisme, transcendentalisme, falsafah Hindu dan Buddha. Dari akar-akar kepercayaan inilah telah disusun oleh gerakan New Thought yang akhirnya popular dengan konsep law of attraction. Gambar ya, ada konsep hubungan kesatuan alam yang dibawa oleh law of attraction. Ada universe, ada pantulan universe, ada gelombang minda ni. Ada pun banyak orang motivasi kita ni yang menyebarkan benda ni lah sebab ia terpengaruh lah. Okay, law of attraction. Law of attraction atau hukum tarikan adalah suatu konsep pseudoscience dah, khurafat sains yang dipopularkan oleh perunding motivasi dari negara barat pada hari ini melalui buku-buku dan seminar-seminar mereka. Meskipun kedengaran seperti sesuatu yang baru dan moden, sebenarnya konsep ini telah pun wujud sekian lama dan merupakan akar kepada kepercayaan kebatinan kuno yang memiliki kepercayaan monisme pentisme lah. Dari pelbagai tamadun, yang capu-capu yang kaji orang putih ni dah sekali buat teori baru, istilah law of attraction. Sebenarnya mereka ni dia guna konsep yang sama, kaji agama-agama dulu. Jadi guna aura gagap sebenarnya daripada titis Tuhan dah. Alam ni Tuhan lah. Law of attraction menyatakan kononnya bahawa alam ini terdorong untuk memberikan sesuatu yang sering kita fikirkan dalam minda kita, tanpa mengira sama ada hal tersebut positif atau negatif. Kerana bertindak balas terhadap gelombang yang dikeluarkan oleh diri kita. Ketika kita asyik memikirkan sesuatu, ia adalah suatu hukum yang menyatakan bahawa kita menarik perkara yang menjadi tumpuan minda kita, sama ada ia berlaku secara sedar ataupun tidak sedar. Menurut kepercayaan ini, minda seorang menghasilkan getaran yang menyebar ke alam semesta. Seterusnya menarik perkara-perkara yang sesuai dengan getaran yang dipancarkan oleh mindanya. Daya positif, tarik aura positif. Kemunculan Islam moden law of attraction dipercayai bermula daripada seorang tokoh penganut kepercayaan batiniah moden. Kepercayaan batiniah moden yang terkenal iaitu Helena Blavatsky. Kita bicara sebenarnya Helena Blavatsky iaitu pengasas Theosophical Society sebenarnya. Yang mana beliau pertama kali mengemukakan istilah tersebut dalam karyanya yang berjudul Isis and Veil pada tahun 1877 lagi. Pada masa yang sama, konsep ini juga dipanggil dengan beberapa nama yang lainnya seperti Law of Vibration, hukum getaran yang dihasilkan oleh minda. Law of Projection, hukum kehidupan adalah hasil pancaran fikiran. Dan Law of Success, hukum-hukum kejayaan lah dia.
Law of vibration, law of projection dan law of success. Dari sudut pengkelasan jenama modennya pula, law of attraction dikelaskan sebagai suatu konsep yang disistematikkan oleh falsafah gerakan New Thought yang berteraskan kepercayaan bahawa universe atau Tuhan itu wujud di mana-mana dia. Dan roh manusia hakikatnya adalah universe atau Tuhan. Kerana ia merupakan cibisan daripada diri universe atau Tuhan yang telah terpancar daripada dirinya asalnya. Jadi asalnya Tuhan itu terpancar-pancar senarai dia ko, percikan dia ko, titisan dia kan. Hampir sama ni lah. Pengaruh mempengaruhi lah tamadun dunia ni. Meskipun istilah Tuhan digunakan, Tuhan dimasukkan dalam falsafah gerakan New Thought ini tidaklah bersamaan konsepnya dengan Tuhan dalam kepercayaan agama-agama risalah wahyu seperti Islam, Yahudi dan Kristian. Hal ini kerana Tuhan yang mereka masukkan adalah suatu kuasa yang tidak mempunyai sebarang kehendak atau iradah dan tidak pula menyedari akan hakikat dirinya sendiri. Tuhan pada sisi mereka adalah dianggap sumber, kuasa atau roh kepada kehidupan. Konsep law of attraction ini mula menjadi fenomena pada abad ke-20 kerana hasil meletupnya buku-buku bisnes guru dari kalangan gerakan New Age seperti tulisan Napoleon Hill bertajuk Think and Grow Rich 1937, Norman Vincent Peale bertajuk The Power of Positive Thinking 1952, Dolores Hay bertajuk You Can Heal Your Life 1984. Ini buku baru dah. Dan begitu juga buku-buku penerbitan Abraham Hicks yang memang berpendirian mahu harus utamakan konsep law of attraction. Buku motivasi kan ya. Manakala pada tahun 2006 konsep law of attraction mendapat sambutan yang luar biasa. 2006 buku ni. Buku konsep law of attraction mendapat sambutan yang biasa hasil dari penerbitan filem The Secret tahun 2006. Dia kemudian dikembangkan menjadi buku dengan judul yang sama oleh penulisnya Rhonda Byrne. Filem dan buku ini mendapat liputan media yang meluas. Buku-buku mereka ini mula dijadikan bacaan bagi sebahagian program motivasi dan seminar bisnes guru. Sehingga ramai di kalangan Muslim yang mengislamisasikan konsep ini agar dilihat selari dengan ajaran Islam. Walhal akar kepercayaan ini berserta konsepnya adalah jelas bertentangan dengan ajaran Tauhid kerana akar kepercayaan ini adalah kebatinan. Monisme, pentisme lah, batal wujud lah daripada titis Tuhan belakang alam ni lah. Adalah salah apabila ada setengah Muslim cuba mengislamisasikan konsep law of attraction dengan menukar perkataan universe, sumber kehidupan kepada istilah Allah. Itukar istilah Allah, universe ni. Kerana universe di sisi mereka itu bukan Tuhan, sang pencipta seperti fahaman Tauhid. Ia campur. Buku asal putih guna universe. Motivator Islam ni guna Allah ni. Tapi aura daripada Allah juga lah ada. Cahaya Allah lah ada. Itu masalah dia. Dalam konteks Malaysia, terutama di kalangan Muslim, ajaran law of attraction tidak dihidangkan secara pakej penuh lah. Jika pakej penuh yang membawa kepada seorang itu tidak beragama. Kalau kita motivator guna tu pakej orang putih ni dia belajar tu. Jadi tak ada Tuhan. Tuhan ni tak ada alien Tuhan lah gitu jadi nak. Jadi dia tak cerita sampai tahap tu dah. Motivator Islam ni. Kecuali hanya mengamalkan spiritual sahaja. Dan hal itu sudah pasti akan ditentang bulat-bulat oleh Muslim dah. Kalau dia duk cerita lebih hak siapa kesupuan untuk guru dia putih tu, dia akan nampak macam tak ada Tuhan lah. Alam ni Tuhan dah. Tenaga alam ni. Akan tapi konsep ini berjaya disebarkan di kalangan Muslim kerana ia datang dalam pakej yang mencampurkan fahaman kebatinan ini dengan ayat-ayat Quran dan menggantikan istilah universe, yang sumber kuasa alam ni, dengan istilah Allah. Jadi sangka mereka memiliki perkaitan yang sama lah. Islam kata Tuhan ni kali orang putih Tuhan universe. Bagi membalas hujah-hujah ini akan dibahas di bahagian akhir buku ini lah. Kita akan bincang lah secara detail lepas ni. Betul ke cara ni nak tukar untuk guru orang putih tu istilah universe tu pada Allah dah. Tenaga alam ni jadi tenaga daripada Allah dah. Tenaga Allah dah. Betul ke tak cara ni? Wadatul wujud ni. Unsur wadatul wujud ni. Macam mana betul ke tidak dah? Lepas tu kat mana kita lagi? Affirmation dia. Affirmation adalah hukum penegasan yang terbit dari law of attraction. Jika law of attraction menarik sesuatu, apa yang kita rasa, apa yang difikirkan dan apa yang menjadi keinginan, maka perkara itu akan dapatlah. Kita fikir boleh. Dan jika seorang berfikir positif, dia akan menarik perkara positif.
Pada masa yang sama, rata-rata manusia yang mahukan fikiran positif, tetapi tidak boleh elak dari terbitnya perasaan bimbang, takut atau memikirkan sesuatu buruk yang berlaku. Untuk mengelak dari perasaan itu mengganggu, maka gerakan New Age memperkenalkan satu lagi kaedah yang dikenali sebagai affirmation, iaitu melakukan penegasan atau ketetapan di atas sesuatu yang kita mahukannya positif dengan mengucapkannya berulang-ulang kalinya. Sebut berulang kalinya. Jika seorang itu mahu kaya, maka dia perlu mengucapkannya sebagai penegasan, affirmation, aku kaya. Aku kaya, aku jutawan, aku jutawan. Sebut banyak kali itu. Agar ucapan itu membantu mengeluarkan gelombang kepada universe dan memantulkannya kembali kepadanya, lalu menjadikannya orang yang tersebut kaya. Stay patu-patu dah. Gelombang sebab itu tak percaya Tuhan. Menurut Esther Hicks, salah seorang tokoh New Age dan penulis buku siri Law of Attraction, menyatakan penggunaan affirmation boleh dilakukan dengan beberapa cara jika seorang itu sedang berada dalam keadaan bahagia dan damai. Antaranya dengan affirmation, dengan gambar, dengan kata-kata penegasan, dengan video penegasan dan juga nyanyian mantra. Lihat Esther Hicks, Jerry Hicks, The Law of Attraction, The Basics of the Teachings of Abraham H. House, London, halaman 129. Law of Attraction dan affirmation bukanlah suatu yang saintifik. Ia adalah pseudoscience. Pseudoscience itu khurafat sains lah. Berdasarkan kepercayaan bahawa jika seorang itu berfikir positif atau negatif, ia akan menarik pengalaman positif atau negatif ke dalam kehidupannya. Lihat Dr. Eden Guy 2009, Journal of Australian Studies, Magic Happens, A New Age Metaphysical Mystery Tour, Routledge, London, halaman 101. Semuanya buku putih ni, rujuk ke tamu. Tilik nasib. Ilmu menilik nasib sangat menebal, dipercayai dan diamalkan dalam gerakan New Age. Ini kerana ilmu tilik nasib berkait rapat dengan fahaman okultisme yang merupakan fahaman mistik, supernatural dan kuasa magik. Tilik nasib, tengok nombor ke apa dah. Guna nombor ni, rajah-rajah dan tu, wafak dah. Pada abad ke-19 Masih, antara gerakan kebatinan moden yang mempopularkan fahaman okultisme ini adalah Helena Blavatsky lah, hotel ni. Dia pengasas dia. Selain okultisme, akidah hermetisisme juga mempengaruhi, menyemarakkan lagi kepercayaan tilik nasib. Ramai-ramai lah. Dalam gerakan kebatinan, salah satu prinsipnya ialah principle of correspondence. Principle of correspondence yang menyatakan wujudnya cerminan atau pantulan antara pergerakan objek-objek di langit dengan apa yang sedang berlaku di atas muka bumi. Ini kerana mereka percaya bahawa alam ini memiliki rahsia-rahsia ketuhanan yang merupakan pantulan dari yang satu, yakni sumber ruh universe. Dan juga mampu menafsirkan apa yang berlaku di masa hadapan kerana hakikat zaman atau masa itu adalah termasuk dalam kesatuan wahdah alam lah, kesatuan alam ataupun wahdatul wujud yang boleh dipecahkan melalui ilmu kebatinan. Terdapat banyak cara untuk melakukan tilik nasib. Lain tempat, lain kaedah yang mereka gunakan. Antara beberapa bentuk tilik nasib yang terkenal adalah astrologi. Tilik bintang nujum lah, suhu zaman dulu lah. Membaca gerakan ladun, papan roh, spirit coin, ojar dah. Menggunakan kad, kristallomancy, tilik nasib melalui bola kristal. Chiromancy, tilik tapak tangan, dan numerology, menggunakan nombor dah. Walaupun berbeza-beza keadaan melakukan tilik nasib ini, tetapi ia berkongsi beberapa persamaan seperti seorang prospek hendaklah memasang tekad yang kuat dalam hati kerana ia akan menghantar gelombang kepada universe. Dan setelah itu barulah mula melakukan pemilihan secara rambang seperti baling dadu atau memilih kad. Apa yang terpilih itu akan dibaca oleh tukang ramal yang akan menentukan nasib masa depan prospek tersebut. Ada guna Bible, guna Quran ada dipanggil panggil garpu tala istilahnya. Macam-macam lah main nasib dah. Astrologi dah, tilik nasib dulu kat tengok bintang. Pandailah kita bicara macam mana mereka menggunakan kaedah tilik nasib. Oleh sebab itu orang motivator dulu ada kan style tengok tarikh lah dia. Dia pergi sekolah agama pergi dah. Pergi sekolah-sekolah Arab Yihid pergi. Dia tanya tarikh lahir. Lepas tarikh lahir dia poyak. Awak ni gini. Betul tak? Betul tak? Tengok betul kan? Betul. Lepas tu awak kena gini. Mana siapa pula motivasi? Awak kena kenal diri melalui tarikh lahir dah. Benda tu belajar mana? Belajar orang putih ni dah. Orang motivator tu dia belajar orang putih. Lepas tu pakai piah jadi ngaku ustaz. Tahu lah ustaz surah dah. Jadi
Yang ke ustaz, sebar motivasi dengan cara guna tarikh lahir dia. Itulah unsur-unsur goal ini sebenarnya law of attraction daripada orang putih sebenarnya. Tak apalah, setakat tu saja dulu perbincangan kita. Kita akan bincang lepas detail lepas ni lagi. Apakah amalan-amalan kebatinan, kepercayaan dan amalan mereka ni. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.